Satu lagi fahaman batiniah. Batiniah ini dia wujudkan satu kumpulan. Mereka ni banyak pengaruh Syiah. Banyak pengaruh Syiah dan dia menentang pemerintah zaman itu. Imam Ghazali dia berlawan dengan mereka ni. Itulah tadi masalah yang wujud pada Imam Al-Ghazali. Bila dia datang, dia cuba perbaik benda itu. Dan nampak usaha dia tu banyak yang berjaya. Sebab itu dikatakan dia ini mujaddid untuk kurun yang kelima. Selain daripada mujaddid, dia juga terkenal sebagai mujtahid mutlak dalam ilmu tasawuf. Dalam tasawuf dia mujtahid mutlak. Tapi dalam fiqh dia bukan mujtahid mutlak, melainkan mujtahid mazhab sahaja. Dia bermazhab Imam Syafi'i. Dia kedudukan dia rendah lagi. Dia mujtahid mazhab Syafi'i, tak sampai mujtahid mutlak. Kemudian Imam Al-Ghazali ini dikenali sebagai Hujatul Islam. Apa maksud Hujatul Islam? Orang yang berhujah membela Islam. Memang sesuai lah dengan keadaan dia tu tadi. Dia datang pada zaman dia nak menyelamatkan umat Islam dan juga pemahaman ke atas agama Islam dia tadi. Sebab tu dia katakan Hujatul Islam. Jadi pengajaran kita ini tuan-tuan sebenarnya bukanlah nak tumpu kepada tasawuf sahaja, sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang. Bila kita sebut kitab Ihya Ulumuddin, orang akan pandang ilmu tasawuf. Sebenarnya dalam kitab ini awal-awal dia cerita bab ilmu, kemudian bab tauhid, lepas tu bab fiqh, akhir baru bab tasawuf. Walaupun keseluruhannya bersulam tasawuf. Jadi pengajaran kita ini sebenarnya untuk menyeimbangkan tiga tungku agama, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Ini benda yang kita selalu ulang. Tiga tungku agama ini seumpama tiga tungku untuk bubuh kawah nak masak masa kenduri kahwin. Kalau pakai dua tungku sahaja, kawah akan terbalik, tak cukup. Kena tiga tungku. Dan tiga tungku pun kena sama-sama tinggi. Maksud dia kita kena tiga-tiga sekali. Tak boleh kalau orang ni kata saya nak tasawuf saja. Tauhid dengan fiqh ni sikit-sikit sudah. Nanti sengit. Bila sengit kuali dia, keagamaan kita akan tumpah. Sebab tu dia katakan menyeimbangkan tiga tungku agama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di bawah sana ada gambar Tus. Tus ni tempat kelahiran Imam Ghazali, di Khurasan. Sekarang kita sebut sebagai Iran. Khurasan ni wilayah dia luas. Iran ni salah satu kawasan di dalamnya. Sebab tu Imam Ghazali dikenali juga sebagai At-Tusi di belakang dia. Nama dia Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Okay, Iran ni sekarang, dulunya Iran ni asal dia Khurasan, kawasan yang luas. Di dalam Khurasan ni ada satu empire besar, nama dia Empire Parsi. Sekarang ni dia dah kecil, jadi Iran saja. Jadi Iran saja. Apa maksud Iran ni? Iran ni maksud dia tanah untuk orang-orang Arya. Arya ni satu bangsa yang terkenal lah zaman dulu, bangsa orang atasan lah. Kalau dalam agama Hindu ni kasta yang tinggi-tinggi lah. Tanah untuk orang Arya, itu maksud dia Iran tu. Di Iran ni pernah datang satu orang pemerintah yang terkenal, iaitu Cyrus, atau disebut sebagai Korsh, atau disebut sebagai Kurush. Sebahagian orang menisbahkan Korsh ini kepada Zulkarnain yang disebut di dalam Quran. Tapi sebahagian orang menolak, adalah hujah masing-masing. Dia ni bina empire yang terbesar zaman tu, Empire Parsi. Di Iran ni juga pernah datang satu orang yang sebahagian orang mengatakan dia seorang rasul, iaitu Zarathustra. Kalau di sebelah barat dikenali sebagai Zoroaster. Dia dikatakan bawa ajaran tauhid. Sebelum tu di Parsi memang dah ada dah ajaran tauhid ni, tapi terselewing macam agama Islam lah. Dah hantar Nabi Ibrahim, selewing juga. Hantar Nabi Yakub, selewing juga. Hantar Nabi Sulaiman, ada juga umat menyelewing. Last sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan dia bawa satu agama yang baru, dia bawa apa yang dah sedia ada dah asalnya. Begitu juga dengan Zoroaster. Jadi ajaran dia ini orang sebut sebagai agama Zoroaster, tapi kemudiannya dikenali sebagai agama Majusi, penyembah api. Asal-asal dia bawa itu katanya betul lah. Tapi macam biasalah, bila dia dah meninggal,
Yang datang kemudian ni makin lama makin sesat, makin lama makin salah, makin lama makin terseleweng, dan jadilah agama Majusi. Dan di Iran ni penduduk dia lebih daripada 70 juta orang. Dan orang Syiah 90%. Yang Sunni ada dalam 8% sahaja. Ramai lagi Syiah di sana. Baiklah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita menyambung kepada kuliah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengimbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lepas. Untuk sekurang-kurangnya, bagi yang minggu lepas tak ada, dia fahamlah apa benda yang kita cerita minggu lepas. Bagi yang datang minggu lepas, dia kesinambungan, mengulang kaji balik muka surat 2. Apakah antara sebab agama dan umat Islam masih belum lenyap? Sejak zaman Nabi Muhammad sampailah sekarang ni, agama Islam masih bertahan, dan umat Islam pun masih bertahan. Ada banyak sebab. Salah satu punca dia, agama Islam ni bertahan kerana adanya orang-orang Islam yang bekerja untuk Islam, yang memperjuangkan Islam selepas daripada waktu kerja dia. Katakanlah waktu kerja dia pukul 8 sampai pukul 5. Kerja apa pun tak kisah. Lepas daripada waktu kerja dia, dia ada menjalankan kerja untuk agama Islam. Orang-orang inilah yang menjadi penyebab agama Islam dan umat Islam masih bertahan. Cuba kita bayangkan, kalau umat Islam ni semuanya lepas waktu bekerja, tak bekerja untuk agama dah. Dia pergi pukul 8, balik pukul 5 contohnya. Lepas tu dia urus yang biasa-biasa saja. Dia berdakwah pun tak ada, menuntut ilmu pun tak ada. Dia sekadar semayang, sekadar puasa, berzikir, semayang sunat, baca Quran. Esok kerja pula. Kalau semua umat Islam jadi macam tu, dah lama dah agama Islam dan umat Islam ni hapus. Jadi yang boleh kata boleh bertahan ni, ada orang yang memperjuangkan Islam di luar daripada waktu kerja dia.